11 Okay, pada ajaran dan amalan ahli tasawuf. Okay, bismillah. Kita dah go through ilmu tasawuf, mengenai ilmu tasawuf. Okay, untuk bahagian ni ialah ajaran dan amalan ahli tasawuf. Okay, ni ada dibahagikan kepada dua, zikir dan kafiatnya. Okay, kenapa dia mementingkan zikir, dia ketengahkan zikir, nanti kita tengok. Kedua, tujuan dan cara mencapai matlamat. Okay, seperti mana kita dah kata, matlamat ahli ilmu tasawuf ni ialah untuk mengenali Allah, makrifat Allah. Okay, that is the main point. And also matlamat yang kedua ialah untuk kita beribadah kepada Allah, kan? Walaqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Okay, untuk kita beribadat. Jadi kat sini kita pentingnya ajaran dan amalan ahli tasawuf ialah dibahagikan pada gini. Antaranya mentaati perkara-perkara yang diperintah agama, nanti kita tengok mengamal sifat-sifat yang terpuji, menjalani kehidupan yang sederhana. Kat sini menjalani kehidupan yang sederhana is seperti mana tadi zuhud, okey, ataupun boleh juga katakan sifat-sifat yang seperti tawaduk, okey, dan juga qanaah, itu pun boleh dimasukkan sebagai bagaimana kita menjalani kehidupan yang sederhana. Okay, seterusnya meninggalkan maksiat badaniah, okay, dan membuat sifat-sifat yang tercela. Okay, ni adalah takhalli. Okay, bismillah. Untuk part ni Ustazah tak akan go through all of this, right? So, okay, kita akan just go through the main points. So nanti antum boleh, sebab from now Ana pun rasa antum dah betul-betul faham, okay, dah tahu apa tu sabar, kan? Mengenai sifat ni memang general, okay, antum perlukan a lot of readings, okay, tapi secara amnya sifat-sifat mahmudah ke sifat-sifat mazmumah ni memang mafhum lah, okay, senang nak difahami. So tak ada, insyaAllah tak ada konsep-konsep yang memeningkan. Okay, so kita akan go through lebih kepada pertama ialah zikir dan kafiatnya. Okay, untuk soalan sebegini kadang-kadang ada keluar kepada kawan dia. So contoh zikir ni bagaimana, zikir menggunakan hati, menggunakan lisan, menggunakan anggota. So bagaimana? Kedua, peranan, okay, peranan zikir dalam kehidupan. Ketiga, dalil-dalil mengenai zikir dan juga kelebihan ataupun kelebihan zikir yang juga boleh dikatakan soalan-soalan lebih praktikal lah, okay, untuk mengamalkan zikir. Okay, jadi kita akan mulakan pengertian zikir secara bahasa ialah mengingati, zakarah, lawan katanya lupa, okay, nasiah, kehormatan, solat, wahyu, Al-Quran, doa serta puja atasnya dan juga kemuliaan. Okay, word zakarah ni memang banyak kita boleh lihat dalam Al-Quran. Dan setiap ayat-ayat tu, okay, boleh dimaksudkan berbeza. That's why adanya dari segi bahasa zakarah je ada banyak. So kalau kita boleh dapatkan letak ni semua pun kira dah bagus. Maksudnya kita fahami bahawa bahasa zakarah memang luas. Okay, boleh dimaksudkan solat, okay, Al-Quran, kan, dan hingga ke akhirnya. Okay, dan juga istilah. Okay, kita boleh istilah contoh yang Ustazah ambil dari Abu Atailah Askandari. Okay, zikir ialah menyingkirkan sifat lalai dan alpa dari mengingati Allah. So dari segi istilahnya, zikir para tokoh-tokoh sufi, ulama ialah zikirnya ialah amalan ataupun perkara yang menyingkirkan sifat lalai dan alpa dari mengingati Allah. So keyword ialah untuk mengingati Allah. Okay, daripada word mengingati juga tadi. Okay, zikir bermaksud mengulangi sebutan nama Allah dengan hati dan lisan atau mengulangi sebutan dan ingatan terhadap sifat, hukum, perbuatan atau apa sahaja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Okay, daripada istilah ni pun kita boleh fahami konsep zikir tu juga. Okay, maksud dia boleh zikir tu kita dah mengingati Allah, mengulangi, dan kita gunakannya mengenai hati dan lisan, dan antum boleh explain juga kalau mengenai soalan sains sebegitu. Okay, seterusnya peranan zikir. Okay, antara 5 peranan yang kita boleh katakan, pembentukan seorang Muslim, okay, penyedar hati yang lalai dan menyucikan hati, mengingatkan kebesaran Allah dan kelemahan diri sebagai hamba, membentuk diri untuk memiliki sifat mahmudah, okay, mahmudah, tawaduk, syukur, sifat-sifat yang baik, matlamat hidup, mengabdikan diri kepada Allah. So the main purpose untuk zikir ialah untuk matlamat hidup tu is mengabdikan diri kepada Allah. Okay. Ketiga ialah kelebihan zikir, terlindung dari bahaya godaan syaitan atau syaitan, tidak mudah menyerah dan putus asa. Okay, kelebihan dia memberi ketenangan jiwa dan hati, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, tidak mudah terpengaruh dari kenikmatan dunia dan menghidupkan hati yang mati. Okay. So, ini adalah antara kelebihan dan juga peranan zikir dalam kehidupan manusia.
Antum boleh try to nanti take note perbezaan ni lah and apa points-points yang boleh membantu dalam huraian antum. Okay, dalil-dalil zikir antaranya inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Okay, dalil yang pertama ni ialah dalil untuk dari segi bahasa. Kat sini nazzalna al-zikra, kat sini ialah Al-Quran. So dari sini kita boleh contoh kalau dari segi bahasa kau nak tambah dalil yang mana kita dah hafal kan, ni pun boleh letak zikra. Kitab. Ya Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Ini boleh dari segi istilah juga iaitu mengingati. Okey, dan lebih mendalam mengenai istilah ialah ayat ketiga. Okey, allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ini adalah bagi ni lebih boleh kata dalil yang lebih lengkap untuk istilah tadi. Okay, tapi antum boleh gunakan ini adalah bizikrillah tatma'innul qulub dan huraikan. Yang penting bila kita kasih dalil is kita kena huraikan. Okay, apa yang dimaksudkan zikir dan apa yang kita boleh faham daripada tatma'innul qulub juga. Okay. Seterusnya, ni adalah hadis daripada daripada sunnah. Contohnya ayat ini sabaqal mufridun qalu wa man mufridun ya Rasulullah qala al mustahtarun fi zikrillah yada'u al-zikru anhum athqalahum fayatuna yawmal qiyamah khifafa. Okay, sesungguhnya golongan mufaridun telah mendahului. Siapa mufaridun itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda iaitu mereka yang asyik dalam zikrullah, yang mana zikir itu telah meletakkan atau meringankan bebanan mereka, maka mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang ringan. Okay, dalam sunnah yang ada. Dan sekadar perkongsian ni pun daripada hadis ni pun adalah huraian dia. Boleh kita fahami dari Al-Quran dan sunnah macam mana adanya tarikah ataupun boleh katakan konsep-konsep tasawuf yang baru ialah diorang still ambil daripada Quran dan Sunnah, cuma diorang olah ataupun adanya pembaharuan. Tu nanti insyaAllah kita akan go through. So antara boleh kata hadis yang diorang boleh tafsirkan, takwilkan hadis dengan yang lainnya ialah bila kita kata dalam kita berzikir kita boleh meringankan diri. So ni pun boleh sekadar ni lah masuk penambahan ialah masa contohnya like apa yang pusing-pusing tu tiba-tiba lupa. Yang yang itulah yang antara amalan sufi di mana diorang pusing-pusing okay, untuk meringankan diri mereka. So dia put amalan kat sini. Tapi kat sini kita kena faham ni secara bezanya pemahaman secara zahir dan juga istilah dan penafsiran yang baik dah ataupun tidak. Okay, sekarang pada yang second part ialah mentaati perkara yang diperintah agama. So tadi kita dah go through zikrullah. Kedua ialah mentaati perkara yang diperintah agama. Kat sini semua kepada hablum minallah dan hablum minannas. Okay, mungkin dia boleh difahami selainnya iaitu ada yang katakan syariat dan juga tu mungkin antum boleh check. Tapi yang ana pilih ialah hablum minallah dan juga hablum minannas, di mana yang diperintahkan Allah ialah untuk kita jaga hubungan dengan Allah. Yang apa yang kita jalankan, solat, puasa dan sebagainya, dan juga hablum minannas muamalah kita, munakahat, jinayat, tarbiyah dan sebagainya. Okay, dan seterusnya ialah pembersihan. Dan kita go through daripada luaran dari segi syariat, okay, apa yang diperintahkan agama dan apa yang kita boleh ambil dari sini, apa dari segi zahir dan apa pula batinnya yang kita harus pertingkatkan. So dari situ kita boleh lihat zahir badan kita pula sebagai tadinya daripada segi ibadah, sekarang daripada segi individu. So individu ada yang zahir kita dan juga rohani yang kita harus ada yang pembersihan dan juga penjagaan. So pertama ialah zahir seperti mata, okay, maksiat mata apa dia, contohnya melihat perkara yang diharamkan, okay, atau telinga apa mendengarkan apa, riba ke namimah, okay, lisan apa yang kita lafazkan, perkara yang baik ataupun tidak, perut apa yang kita makan. Itu semua merupakan satu penjagaan juga untuk kita membina diri membina diri yang boleh katakan tazkiyah lah nafs kita. Okay, perut, kemaluan, okay, dua tangan kita apa yang kita amalkan, dua kaki kita apa yang kita jalankan, adakah jalan yang diridai Allah ataupun yang jalan maksiat yang tidak dimurkai Allah. So itu semua secara am antum boleh sendiri huraikan.